Allah sekalian, mudah-mudahan sentiasa keberkatan Allah. Alhamdulillah, bersama kita bertemu pada malam ini untuk duduk sejenak seketika waktu bagi menyegarkan isi dalaman kita untuk kita melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan isi kandungan agama kita. Mudah-mudahan kita bertambah keimanan dan kuat untuk duduk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara Allah ada pernah baru sampai pada Kuala dari Allah Kuala ini meriah. Ramadan ini semua masjid meriah. Tapi yang itu terdapat ada meriahnya sama-sama banyak. Buat dari Tuhan nak tunjuk apa yang maha dia kata. Jadi kita buat kelamalah, kita buat apa segala, okey kalau benda tu. Kalau orang kuat iman dia tak masuk. Macam saya kuat iman tak masuk. Ya, kita buat nak bagi ada hak negara kita. Kita kepala otak dia lah baik. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam pembentangan yang dibuat oleh imam kita tadi. Saya agak kurang minat dengan apa yang dibentangkan oleh imam, dan memang kita kena minat. Imam kita tadi dalam sembahyang tarawih kita pada ayat ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Imam tuan-tuan, imam kita bentang tadi daripada rakaat pertama tarawih. Siapa-siapa yang faham angkat tangan. Tak berapa segenap tuan-tuan rahmatullah. Imam kita baca, kita pun sempurna dengar, kita rasa sembahyang kuat. Tapi apa yang dia cerita? Dia buat pembentangan dari Allah. Tolong baca apa yang Allah letakkan, dia letak kerja yang Allah beri, yang bernamanya Al-Quran. Wahai orang beriman, makan yang elok-elok dari kami, apa yang kami rezekikan kepada kami. Maka yang elok. Dan bersyukurlah kamu kepada Allah, dan lah kepadanya sahaja kamu menyembah. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut innamal hamda baik-baik. Oleh kerana benda yang baik ni banyak. Dalam Islam ni mudahnya. Kalau yang membatalkan itu sikit, yang tak batal tu banyak. Dia senarai yang membatalkan je. Tak payah banyak-banyak tu. Kan? Contoh batal wudu. Ada 5, ada sebelah kita sebut 4. Tentang rahmatullah sikit je. Yang tak batal tak payah sebut, sebab yang tu je yang batal. Kemudian ayat ini sebut yang halal. Dia tak sebut apa dia satu persatu. Cuma Allah Ta'ala bentangkan bahawa innama harama alaikumul maitata. Yang haram yang tak boleh ni bangkai. Yang bangkai, darah, daging babi. Dan apa yang disembelih tidak disebut nama Allah. Bila kalam darurat, kalau tak makan pakai cabut nyawa, tak mengapa. Kalau ikmalai. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang atau Pengasih. Tentang rahmatullah, apa tak boleh sudah. Jangan jadi perangai orang, tak boleh tu yang nak langgar sangat. Itu bukan jenis perangai orang Islam. Nunjuk, Allah Ta'ala nak tunjuk dalam pembentangan yang dibuat oleh imam bahawasanya ini dia muka surat ni. Tentang rahmatullah, muka surat 26 juzuk 2 ayat Quran ya. Okay, ayat Quran kena percaya. Tak percaya kafir. Dengan rahmatullah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita ayat Quran, panduan kita. Kita kena buka hatinya. Buka hati aku Islam ni. Hak ni panduan ni, jangan dah langgar. Gitu. Betul-betul rahmatullah, kalau lah ayat Quran ni daripada umur 15 kita study dah. Kita study Al-Quran daripada umur 15, umur 13, apa semua segala dulu. Agak-agak lah umur 56 macam mana jadi?
puasa dah di tepi ni. Sebabnya juga dibentang oleh Imam tadi, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal Furqan. Harus ingat bahawa keutamaan Ramadan ini bukan puasa. Kisah bulan Ramadan ini hak nombor 1 dia bukan puasa. Puasa dia bagi nombor 2. Walaupun itulah yang wajib di dalam bulan Ramadan. Yang nombor 1 dia ialah Al-Quran. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ayat puasa tu tak sebut bulan Ramadan. Disebut wajib puasa seperti mana umat sebelum daripada kamu. Tetapi tentang Ramadan itu diceritakan diturunkan. Selepas 14 tahun diturunkan Al-Quran, baru diwajibkan puasa. Dan Nabi berhijrah tahun ke-13, tahun pertama tidak lagi diwajibkan, tahun kedua baru diwajibkan puasa. Quran dulu. Waktu kita tengok Ustaz Sandin dia cukup marah gini, paksa anak umur 7 tahun puasa. Gila dia tahu ayat gila. Umur 7 tahun, 8 tahun kan orang Nabi suruh sembahyang. Kenali dia dengan Allah dulu. Tu tahu macam nak menyiksa anak. Tentang rahmat Allah sekalian. Kalau kita, yalah, aku tu di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Kalau tengok dalam Quran juzuk 2 muka surat 28 yang ayat saya baca 26. Tentang rahmatullah. Quran itu tujuannya apa? Hudan linnas. Dia tak sebut hidayah atau banyak disebut hudan, seketul. Singular. Seketul. Mu'tamad. Petunjuk dari Allah. Mu'tamad. Petunjuk dari Allah ialah Quran. Mana hidup atas muka dunia, nah, kamu dicipta oleh Allah Ta'ala untuk atas muka dunia, tak peduli rosak. Macam mana ibu-ibu biasa beli peti air kan? Peti air. Dalam kotak peti air tu, peti air pula, mesti basuh peti air tu. Dalam kotak peti air kan, kotak besar tu, ada tak buku? Ada kan? Okey, buku tu buku apa? Buku panduan kan? Siapa bagi? Kelang dia bagi. Dalam buku tu dia kata peti air jangan letak dalam kolam mandi. Dia tak dalam kolam mandi rosak kan? Tu letak tempat yang udaraannya sempurna. Okey, dalam peti air tak payah parang pisau. Dia ada tempat dia yang ni, yang atas ni untuk beku kan, untuk letak air. Okey, ikat tak boleh letak sayur, takkan freezer nak letak sayur, jenuh. Itu panduan. Kalau kita letak sayur di freezer, tentulah sayur itu rosak. Kalau peti air jumpa dalam kolam mandi, tentulah habis peti air. Tak sesuai, dia kata tak sesuai letak bilik tidur. Panduan-panduan ni. Okey? Cocok pula kena ada elektrik. Tak ada elektrik, tak hidup lah dia. Baik, itulah cerita panduan. Maka kalau kita buat lain daripada itu, maka rosaklah benda itu. Maka manusia buat daripada selain daripada panduan yang Allah Ta'ala bagi, maka rosaklah manusia. Begitu tuan-tuan yang rahmat Allah sekalian, azamlah sungguh-sungguh dengan kehadiran Ramadan yang berkali-kali dia datang kepada kita untuk bertegas diri kita memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil dia sebagai panduan. Contohnya, habis cerita bab haram kalian itu, Tuhan kata innal ladzina yaqtumuna ma anzalallah minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa ma Allah. Tuan-tuan, kalau sungguh kita perhatian, kita tadi tak angkat kepala lepas sembahyang. Takut Allah Ta'ala kata siap-siaplah di panduan ni. Dia kata sesungguhnya orang-orang yang mendiamkan, menyembunyikan kata ya, apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT daripada kitab Al-Quran ini. Yashtaruna bihi thamanan qalila. Dia meniaga dengan benda yang beri Allah Ta'ala dengan harga yang murah.
mempergunakan ayat Allah, dia tak mau cerita semua. Nak tunjuk dia best, orang bayar dia 8,000 sekali show. Sebab dia ustaz astro. Saya tak sebut nama, siapa-siapa yang buat kerja ni, sembunyi apa yang Allah Ta'ala beri. Kalau kita gerti sebagai ayat ni bukan untuk ustaz saja. Jadi ustaz bukan jaminan untuk masuk syurga. Jangan duk perasan sangat hak jadi ustaz. Termasuk saya. Kata Allah Ta'ala sekalian, orang yang mendiamkan apa yang Tuhan beri. Bukan kata nanti orang yang belajar kemudian dia sorok. Ni kita hak jadi Islam ni, Allah beri kita ni. Duk diam sampai ketua tak faham-faham. Termasuk makna ya. Subhanallah. Kita buat tak tahu, kita pergi mengaji matematik, kita pergi mengaji sains, mengaji. Hak Allah beri buat tak reti. Maknanya kita mendiamkan tak? Sampai anak tak faham Quran. Sepatut jadi ayat yang Allah anugerahkan anak kita didik dengan Quran itu. Maknanya kita mendiamkan. So kita insaf malam ini. Itu yang dibentang oleh Imam satu ketika tadi. Bentang. Okey. Kita ambil benda muralah. Ya agama ni, ya hantar kat tok tu bagi boleh baca Quran sudah. Tok tu bagilah RM30 sebulan. Takkan ngaji Quran pun nak mahal-mahal. Haram suruh. Kalau tak huduh, entahlah. Nak beri-beri orang sebut, saya akan meluat. Mau nak beri-beri, berapa kami tak, kita tak kisah. Tak payah orang sebut macam tu. Oh, banyak masuk lengkap ni, kita benar-benar. Jangan. Kita saudara, sungguh-sungguh, saya ulang tuan-tuan, jangan kita jadi pendiam kepada apa yang diturunkan kepada Allah. Kita ada anak sampai umur 18, bismillah pun tak tahu mana. Ayah apa kita ni? Mak apa kita ni? Ya, hak jadi ulama, hak jadi mufti satu hal lah. Duk kelok pusing apa semua nak bagi nampak dia bukan nampak Islam. Ni semua nak mapuh Islam kita ni. Bukan nak ridho Islam. Kerja kita orang Islam menghidupkan Islam itu. Tuan-tuan, Nabi SAW dipungai kayu berdarah berperang. Serenok ke perang? Serenok ke? Mati kena tikam. Serenok apa? Tapi Nabi buat begitu. Leh bahasa Arab Mesir sebut. Kenapa kata? Kenapa kata? Li'ajli kerana kita. Kalau Nabi tak buat begitu, takkan kita nak sembahyang tarawih malam ni. Ramai ni. Apa ustaz jadi garang ni letih namanya ni. Bukan Ramadan. Bukan nak garang saja, sebab ayat tu ayat garang. Asal ni kalau dan masa tak banyak ni. Saya cuba tuan-tuan rahmatullah. Jadi kita jangan asal dalam puasa ni aku lepas ni aku nak menggunakan kesempatan masa yang ada, pagi pun pagi, lepas subuh pun lepas subuh lah. Saya belajar tafsir tuan-tuan pukul 3 pagi. Saya pergi Mesir baru mati Datuk Guru saya, Syekh Mahmud Al-Quraj. Nah semalam tengok tuan bila lepas ke 3 minggu lepas tengok dalam surat khabar Syekh Abdul Rahman Bar dan rakah keluar dihukum gantung di Mahkamah Syura. Betul-betul Tok Guru saya di Al-Azhar Mansurah. 3 tahun saya mengadap dia dalam pelajaran Syarah Nabawiyah. Kitab dia buat karang sendiri. Alhamdulillah jahit saya mengadap dia. Tuan-tuan rahmatullah. Tok Guru aku kena gantung takkan aku ada dosa dia. Tuan-tuan mengalir ilmu daripada dia ke kita. Gantung dia tuan-tuan. Dah nasib orang hidup dengan Islam, tapi dia mulia di sisi Allah. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, orang-orang yang jenis sembunyi apa yang Allah beri